Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini sekali lagi diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung kitab Munyatul Musalli. Minggu lepas kita dah selesaikan mengenai sunat hay'ah. Jadi malam ni kita terus masuk ke muka surat 41. Saya skip sikit, muka surat 41 depan sikit. Tajuk orang yang hendak mengerjakan solat mesti mengerjakan 12 perkara. Sesiapa yang nak solat, maka dia kena buat 12 perkara ni untuk sempurna solat yang dilakukan. Sebab tu kita kena mengaji satu. Dah habis bab rukun, selesai. Dah habis sunat ab'ad, selesai. Dah habis sunat hay'ah, selesai. Tapi belum selesai. Ilmu tentang solat baru nak mula. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, ilmu tentang solat baru nak bermula. Dia bukan habis dah tu. Baru nak mula. Banyak lagi ilmu tentang solat yang kita kena mengaji. Kalau kita nak solat dengan sempurna dan solat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syurga tidak dihampar dengan permaidani merah. Kena mengaji lagi. Banyak lagi ni. Muka surat 41, tuan-tuan. Ada 170 muka surat. Mana banyak lagi lah yang kita nak kena hadam, yang kita nak kena mengaji berkaitan dengan solat. Belum masuk bab solat jamaah, belum masuk bab solat masbuk, belum masuk bab solat muwafiq dan sebagainya. Jadi kena sabar. Kita akan belajar satu-satu sampai habis. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, orang yang hendak mengerjakan salat mesti mengerjakan 12 perkara. Setengah hukama ialah cerdik, pandai, cendekiawan Islam, mengatakan salat itu terhimpun padanya 12,000 perkara. Lagi banyak. 12,000 perkara. Kemudian yang 12,000 itu disimpan pada 12 perkara.
Kita mengaji 12 ni macam mengaji 12,000 lah. Dia tersimpan dalam tu. Maka sesiapa yang hendak mengerjakan solat, mestilah mengetahui dan mengerjakan 12 perkara supaya sempurna solatnya. Yang 12 itu dia bagi dua pula, 6 perkara sebelum masuk solat. Yang ini sebelum kita solat. Bukan sebelum masa waktu, tidak. Sebelum kita nak solat tu, ada 6 perkara kita kena tahu. Dan 6 lagi di dalam solat. 6 sebelum kita solat, 6 di dalam solat. Jadi 12. Yang ni kita kena tahu kalau kita nak solat tu sempurna. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, Syekh kita sebut yang pertama dia sebut secara umum, 1, 2 sampai 12 secara umum sampai muka surat 43 secara umum. Kemudian dia hurai satu-satu bermula muka surat 43 sampailah muka surat 46. Dia akan hurai. Dia sebut dulu secara umum, kemudian dia patah balik. Dia akan hurai satu yang 12 dengan sempurna. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka kita baca dulu yang umum ini, dan saya pun akan hurai secara umum yang umum ini. Baik. Yang pertama yang perlu kita ada sebelum masuk ke dalam solat ataupun apa-apalah dalam dunia ni, tuan-tuan, ialah ilmu. Ilmu nombor 1, tak ada dah. Untuk akhirat kita kena ada ilmu, untuk dunia pun sama, kena ada ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa nak hidup senang atas dunia, bukan hidup biasa-biasa lah. Hidup biasa-biasa tak apa, sekadar nak makan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, tak apa. Tak ada ilmu, tak apa. Ilmu dunia pun tak ada, ilmu akhirat pun tak ada, tapi makan boleh. Nujum 4 belalang sebut, ulat dalam batu pun boleh hidup. Betul tak cikgu? Jangan pejam mata cikgu. Ulat dalam batu pun boleh hidup. Tak mengaji pun tak apa. Hampir duduk di masjid orang bagi makan. Duduk melengung situ orang bagi makan. Tak mati ya tuan-tuan. Hidup di Malaysia ni tak ada kerja pun tak mati. Hampir lengung. Tu depan bank Islam, bank kapi. Boleh hidup, nak hidup biasa-biasa lah. Tapi nak pakai X70, nak duduk rumah banglo, ada 3 tingkat, 2 tingkat. Nak bini comel, kena ada ilmu lah. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Maka mesti ada ilmu. Itu maksud siapa yang nak hidup senang atas dunia, kena ada ilmu. Tak ada ilmu boleh hidup tapi tidak senang. Wa man aradal akhirah, dan siapa-siapa yang nak hidup senang di akhirat, fa alaihi bil ilmi, maka dia juga perlukan kepada ilmu. Kalau dunia pun perlu ilmu, akhirat lebih lagi daripada itu. Kita perlu kepada ilmu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Nabi Muhammad pun kena mengaji. Nabi tu, kita ni labi, takkan tak nak mengaji. Nabi mengaji. Nabi Muhammad yang pertama wahyu yang dia terima bukan suruh solat. Wahyu hak dia mula terima bukan suruh puasa, tidak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad, ya Muhammadu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang mencipta. Suruh baca, maknanya ilmu lah. Kalau kita tak baca, tak ada ilmu. 80% daripada ilmu baca, tuan-tuan. Baca. Tidak baca, tak ada ilmu. Ngaji kalau hafal saja, hafal buku saja, boleh yang kita hafal lah. Kita takkan lebih daripada itu. Oleh kerana itu, kita kena jadi ulat buku.
Tidak ada ulat buku yang tak pandai. Ulat buku mesti dia pandai dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan bacaan yang dia baca. Maka wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh baca, makna suruh ilmu. Ilmu tu nombor satu. Solat kemudian dah dekat nak hijrah tahun ke-11 hijrah dah solat. Zakat lepas hijrah dah. Sebelum puasa. Puasa selepas hijrah dah. Selepas zakat. Haji pun dekat-dekat Nabi nak wafat dah. Tahun ke-8 hijrah baru datang. Tapi dia bermula dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi pun Allah suruh ngaji. Takkan labi macam kita tak nak ngaji. Nabi Musa Nabi. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, bila Allah tanya dia, wahai Musa, siapakah yang paling cerdik, yang paling berilmu di bumi Mesir? Kah dia Nabi, takkan dia nak kata orang lain. Dia kata saya lah yang paling pandai. Dia Nabi. Allah kata ada lagi lebih pandai daripada kamu. Pergi cari dia. Nabi Musa tak rasa cemburu. Tapi dia nak ngaji. Allah suruh cari. Dia cari. Khidir alaihi salam. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati, Nabi Musa sanggup keluar daripada Mesir dengan dibantu oleh Syam'un. Nabi Syam'un pergi nak cari Khidir. Dia PhD dah. Cikgu PhD dah. Tak payah ngaji balik lah. Ngaji bukan ada tahap. PhD tu bukan tinggi mana pun. Buat tesis ya tuan-tuan, satu tajuk ya, bukan 100. Satu tajuk Tapi kitab dia banyak, rujukan dia banyak. Tapi satu je lah. Hak lain dia kena mengaji ke. Nabi Musa tu kita kata PhD dah lah. PhD tak payah mengaji lah. Dah. Nabi tu keluar mencari Khidir. Khidir itu pula khilaf ulama, ada kata Nabi, ada kata tidak. Pendapat yang paling tepat, yang paling kuat, bukan Nabi pun, dia orang soleh. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati, makna Nabi Musa pun sanggup keluar untuk mengaji, cari tuan guru, cari Khidir untuk mengaji. Kita siapa? Kita Haji Musa ya. Bukan Nabi Musa, Haji Musa gitu. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka kita kena mengaji. Sebab dengan ada ilmu, maka kita akan dapat melakukan sesuatu itu dengan sempurna. Baik tuan-tuan, selesai umum, secara umum dulu. Nanti kita bahas ilmu berkaitan solat bila dia hurai nanti. Yang kedua ni wudu. Yang kedua perkara yang kita kena tahu sebelum kita masuk ke dalam solat ialah wudu. Jadi kita tak boleh solat tanpa wudu, kecuali solat menghormati waktu, tu lain cerita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kita tidak ada air. Tidak ada air. Dan dalam masa yang sama tidak ada debu. Jadi bila masuk waktu solat, kita cari dulu air. Kalau tak ada, kita guna debu. Debu pun tak ada. Buat contoh fardu takdir. Ulama sebut fardu takdir tu contoh. Ayat tak ada, debu tak ada, maka kita wajib juga solat. Tak boleh tak solat. Wajib juga solat. Nama dia solat hormat waktu. Maka selepas daripada itu, habis dah waktu zuhur, kita solat hormat waktu, masuk asar, baru jumpa air atau baru jumpa debu, maka ambil wudu ataupun bertayamum. Kita qada solat zuhur tadi, kena qada. Solat hormat waktu ni kena qada, jumhur ulama. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi nak solat, syarat sah dia kena ada wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang beriman, iza kumtum ilas salah, apabila kamu hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu.
rukun. Nah, basuh muka tu rukun. Kitab ni tak cerita bab wudu, tak cerita. Tuan-tuan. Sebab tu saya kena cerita. Nah, dia ada cerita bab solat sahaja. Wudu kita kena buka kitab fiqh lain. Munyatul musalli cerita bab solat. Dia tak cerita wudu. Bersuci tak? Kena buka fiqh manhaji sekurang-kurang. Nah, ataupun kitab-kitab mazhab Syafi'i yang lain. Apabila kamu hendak mendirikan solat, maka basuhlah muka, wa aydiyakum ilal marafiq, dan dua tangan kamu hingga siku, wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah dua kaki kamu sehingga dua buku lali. Empat anggota wudu yang disebut dalam Quran, dan kita kena ikut tertib. Sebut muka dulu, basuh muka, lepas tu pergi pula pada tangan, lepas tu pergi pada sapu kepala, lepas tu pergi pada kaki. Hak fardu ni. Yang ni fardu 4 yang disebut dalam Al-Quran. Dan ditambah 2 lagi rukun dia berpandukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu disah dia dengan niat. Maka tambah lagi satu rukun, niat. Kemudian ikut tertib Quran, maka tambah lagi satu rukun, tertib. Niat, basuh muka, basuh dua tangan hingga siku, sapu kepala, basuh dua kaki hingga dua buku lali, dan tertib. 6 ni rukun. Hak lain tu nama dia sunat. Kita basuh tangan, sunat. Kita berkumur-kumur, sunat. Kita memasukkan air ke dalam hidung, sunat. Kita sapu telinga ni, sunat. Itu kita kena tahu dalam ilmu. Nanti dia hurai. Saya nak mukadimah dulu. Nah, tuan-tuan, ni tidak tahu. Ramai tak tahu. Buat kursus solat, mula dengan wuduk dulu. Ambil wuduk. Cuba ambil wuduk, tengok. Dia buka paip, tak ada hayat, bum. Buka paip, tak ada hayat, bum. Boleh itu? Ayat gitu, tung. Tak reti. Ingat reti, tak reti pun. Tuan-tuan, saya bilang yang saya tengok, saya pergi ceramah satu masjid. Bila masuk waktu maghrib dia azan, lepas tu kita solat sunat dulu. Masjid dia ni, dia punya tempat wuduk tu di depan mihrab. Ni mihrab. Situ tempat wuduk. Dia pula pakai cermin aku. Cermin aku tahu tak? Sekeping-sekeping tu. Takkan tak tahu profesor. Cermin aku sekeping dia buka pula. Bila buka kita nampak jadi terlihat dia ambil wuduk. Allahu Rabbi, umur 40 lebih 50 dah kali. Tuan-tuan, basuh tangan gitu cium. Allah. Lama mana dah dia solat, dan berapa lama dah cara ambil wuduk pakai gitu Mana sampai kok ni ayat, tak sampai pun siku ni, tak sampai. Dia pakai gitu semudah itu. Allahu Rabb. Dia kena bagi sampai lah sini, tuan-tuan, bagi sampai siku dan bagi lepas. Hak wajib sampai siku, tapi nak sempurna bagi lepas jengkal. Basuh tu bagi lepas daripada siku. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Apa-apa yang tidak sempurna yang wajib, kecuali kita buat benda tu, maka benda itu jadi wajib. Jadi nak sempurnakan hak wajib sampai siku ni, kalau kita nak ukur betul-betul takut tak sempurna, maka nak bagi sempurna, kita basuh bagi lebih. Bila bagi lebih, dia mesti sampai siku, maka bagi lebih tu jadi wajib juga kena basuh. Ambil wuduk tak lepas. Nah, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, wuduk ni miftahus salah. Dia merupakan kunci solat. Kunci solat. Kalau kereta kita tak ada kunci, tak boleh buka. Tu cikgu. Cikgu tu kereta saya tak pakai kunci, start button. Ke kunci ada juga dalam poket. Tak ada kunci dalam poket, mana boleh start. Nah, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi dia miftah. Maknanya kalau kita masuk solat, wuduk tak sempurna, tak betul, kereta tak boleh start.
maknanya tak boleh jalan, makna solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kena tahu cara berwuduk macam mana. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tengok hadis kat bawah. Kerana Nabi SAW bersabda 44 bawah, la salata illa bituhurin, la salata illa bituhurin, dan sabdanya la yakbalullahu salatan bighairi tuhur. Maknanya tiada solat melainkan dengan bersuci. Itu yang pertama. La salata, tidak ada solat, artinya tidak sah solat. Bi ghairi tuhur, dengan tidak bersuci, dengan tidak ada wuduk ataupun mandi wajib lah. La yakbalullahu salatan bi ghairi tuhur, Allah tidak terima solat dengan tidak ada tuhur, bersuci ataupun berwuduk. Maka kena mengaji wuduk paling penting lah. Sebab kalau sah wuduk tu, solat kita elok macam mana pun, solat kita tidak sah wuduk, solat kita elok macam mana pun tak terima. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, maka wuduk ni penting, belajar betul-betul macam mana nak ambil wuduk. Nanti kita akan bahas secara detail wuduk yang sempurna macam mana bila sampai pada bab huraian dia nanti. Ni mukadimah dulu. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kena ada wuduk. Baik, yang ketiga, pakaian. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Sadaqallahul azim. Surah Al-A'raf ayat 31. Maksudnya, gunakanlah pakaianmu setiap kali berada di tempat solat. Khuzu zinatakum, gunakanlah pakaian ketika setiap kali kamu berada di tempat solat. Maknanya, kata ulama, iaitu menggunakan pakaian pada setiap kali hendak melakukan solat satu kewajipan, sebab menutup aurat merupakan salah satu syarat. Sebelum kita nak solat, pastikan kita menutup aurat. Kita dah bahas dah dulu dalam bab syarat sah solat. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi masjid ni bukan kata pergi masjid pakai baju lepas tu di rumah tak pakai. La ilaha illallah. Masjid ni tempat solat, tuan-tuan. Di mana kita solat, maka disebut masjid. Kita solat di pejabat, maka tempat kita solat tu masjid, tempat kita sujud. Kita solat di kebun getah kita, di kebun kelapa sawit kita, maka tempat kita solat tu masjid secara umum pada bahasa. Di mana kita solat, situlah masjid. Mana di mana kita nak solat, kita kena tutup aurat. Masjid secara khusus, hak ni ya tuan-tuan, satu tempat yang dibina khusus untuk dilakukan solat 5 waktu sehari semalam, untuk belajar ilmu-ilmu agama, untuk belajar ilmu tentang Quran dan sebagainya. Maka itu nama dia masjid secara khusus yang tu. Tapi bila sebut masjid secara umum, mana-mana tempat kita solat, itulah dinamakan masjid. Mana setiap kali nak solat, maka wajib kita menutup aurat dengan mengambil pakaian dia yang menutup aurat. Kecuali darurah, kita dah cerita sebelum daripada ini, boleh solat walaupun dalam keadaan berbogel, kita dah dulu. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, maknanya kena pakai comel lah solat. Nak solat tu pakai comel, pakai pakaian yang cantik, bukan baru, pakaian cantik, bersih, dan dia bau dia wangi. Dalam agama ni ada 2 waktu yang kita disuruh berpakai pakaian yang cantik, yang bersih, yang wangi. Yang pertama, ketika nak solat. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi, dia ada 2 uniform. Pertama, uniform kerja dia. Yang kedua, uniform dia nak solat.
Mana kalau dia pergi kerja, dia akan bawa satu baju untuk dia pakai solat. Dia tak pakai baju kerja, dia akan pakai baju solat. Bila habis masuk waktu, dia pergi tukar baju, dia pakai baju solat, dia solat. Habis solat, buka baju tu, pakai baju kerja semula. Cikgu macam mana? Dua baju pergi pejabat, kirim salam lah. Kalau boleh buat macam tu, comel lah, cantik lah kalau boleh buat. Nah, kalau tak boleh buat pun, pastikan baju hak kita pakai kerja tu, baju hak kita pakai hari tu. Jangan baju hak Ahad hari baju tu juga, Isnin baju tu juga, Selasa 3 hari. Allah. Sama baju kita pergi masjid pun. Komen-komen sehari sudah, esok malam esok pakai baju lain lah pula. Baju tu juga. La ilaha illallah. Bau tu sehari batuk member sebelah ni, bersin. Sebab apa? Dia angkat tu ketiak dia, Allahu Rabbi ya. Dia masuk seru. Halo. Tu lah. Batuk. Tak boleh. Di rumah kita seorang pun kena pakai hak elok. Datang masjid lagi lah. Nah, lah tak apalah sikit sebab kita 1 meter, nanti balik mula jeng-gereng. Nah, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Solat yang kedua raya, Aidil Fitri ke Aidil Adha ke, memang sunat kita pakai baju bersih, pakai baju cantik, pakai berwangi-wangi lah. Dia tak syarat baru, tak syarat baru, tak sunat baru. Maknanya kalau kita raya tahun ni pakai baju raya tahun lepas boleh. Cikgu tak pakai? Tak pakai. Tanya cikgu, kenapa raya tahun ni tak jalan? Baju tak buat. COVID-19. COVID-19 tak boleh buka. Kedai baju mana buka? 3 bulan. Memang tak buat dah. Pakai baju tahun lepas. Syarat dia basuh je, bagi bersih, pakai minyak wangi, bagi wangi, cantik. Okey lah tu. Syarat dia bukan beli baru, tidak syarat. Ni bukan baju baru, lansir baru, sofa baru, bagi baru, kereta baru, raya semua baru. Nasib baik satu tak boleh tukar baru. Apa dia? Dulu, kini, selamanya. Satu tak boleh tukar baru. Apa dia? Bini. Tukar baru. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Itu satu. Pakai bagi bersih yang wangi-wangi lah, jangan bahak lama-lama untuk solat. Dan juga kita nak raya. Kemudian kita kena tahu juga, Nabi suruh kita pakai putih. Albisu thiyabakum albayad. Warna yang paling disukai oleh Nabi Muhammad SAW ni putih. Tentang aku pakai putih malam ni, cikgu kata jengkreng aku. Dia tak apalah, kita boleh pakai baju warna lain, tapi putih ni sangat-sangat digalakkan nak pergi solat Jumaat. Pergi solat Jumaat ni kalau boleh jangan pakai baju color lain lah tuan-tuan. Cikgu pakai baju color apa Jumaat? Jengkreng. Sebab apa? Kita tak berminat. Tu Nabi suruh, mana special lah. Tuan-tuan pergi pondok, pergi pondok-pondok, ada tak budak-budak pondok pergi solat Jumaat pakai baju bukan putih? Tak ada. Tuan-tuan tengok, berderet putih, tak ada kalau lagi. Tak payah pergi lah. Sekolah yang ada buat Jumaat dalam pun, sekolah contoh SMKA ke yang ada buat solat dalam, tapi agama Kedah tak ada. Dia pergi solat di Mergum, pergi solat di Hasanat. Masa saya di Sarawak dulu, mereka buat dalam sekolah, masjid dalam sekolah. Saya pergi khutbah, pelajar dia putih. Tengok orang lain, bapa pelajar. Tengok orang lain, bapa pelajar. Apa salahnya bapa pelajar hari itu pakai putih juga macam anak dia? Koman-koman pun kita buatlah satu baju putih, tuan-tuan. Bukan kata syarat jubah. Tak ada jubah buat baju Melayu putih. Tak ada baju Melayu, baju kurta putih. Tak ada kurta, baju raihan putih. Janji putih. Pakai mai. Hari Jumaat, solat Jumaat. Baru dia betul, hebat. Special.
Cikgu suka special ke tak? Suka. Mi goreng special 1. Oh, tengok. Char kway teow special 1. Laksa special 1. Tu tak? Tu cikgu. Makan mau special. Pergi solat Jumaat tidak mau special. Makna dia ada lebih nilai. Special lain, biasa lain. Laksa biasa, letak kuah, letak timun. Telur bagi 4, hari ni bagi 6. Sebelah belah 3, sebelah belah 3, 6. Special sebiji telur. Tuan-tuan. Nah. Kemudian dia punya tambah lagi telur mata lagi. Tu nama dia special. Makna dia nilai tak sama. Yang ni RM3 biasa. Special RM5.5. Tu tak? Cikgu nak special ke tak? Hari Jumaat. Allah payah sungguh lah. Nah, bukan tak tahu tapi sebab apa kita tak nak pakai putih hari Jumaat? Saya bila khutbah Jumaat saya sebut, tuan-tuan. Sini pun saya sebut dulu sekali putih. Tapi sini saya tidak rutin. Nah, khutbah sini tidak rutin. Saya ada 4 masjid rutin. Minggu pertama masjid ni, minggu kedua masjid ni, minggu ketiga masjid ni, minggu keempat masjid ni. Saya rutin pergi sebulan sekali. Saya pergi contoh bulan ni saya pergi bagi khutbah pakai baju putih waktu solat Jumaat. Minggu bulan depan saya pergi pula. Tengok memang putih. Minggu depan, bulan depan pula tak ada putih balik. Dia macam tu, dia panas. Nah, masa panas tu dia semangat. Lepas habis panas tu tak ada apa, kembali kepada asal. Tolong ingat Jumaat putih. Pesan dengan bini kalau kita ni jenis bini setrika baju. Pesan dengan anak kalau kita jenis suruh anak setrika baju. Hari Jumaat jangan lupa jubah putih ataupun baju kurta putih ataupun baju raihan putih. Janji putih. Ayah tak nak pakai color lain. Ayah nak putih. Mak pun nama putih. Allahu Rabbi. Kan payah pun. Mudah ya. Nah. Mungkin kita tidak ada ilmu. Hak ada ilmu dapat malam ni. Hak ada ilmu tak buat, rugilah. Ilmu ada tak guna macam tak ngaji ya, tuan-tuan. Macam tak ngaji. Baik, itu satu. Tentang baju putih. Perempuan pun sama. Tapi perempuan lebih hebat daripada lelaki. Kita payah jumpa perempuan pakai warna lain. Tu, tengok. Tak apa tengok ah. Depa dah lanjut usia dah, bukan muda-muda, tak apa tengok. Putih mana ada color lain. Lelaki ni semua tak putih. Putih boleh kira kan. Nu semua putih. Dalam baju putih boleh depa. Kredit untuk depa. Payah jumpa hak warna lain. Ada juga seorang dua. Hitam, kelabu ada. Tapi majoriti perempuan tengok. Dia pergi masjid mana pun putih semua. Hak ni dia ikut sunnah. Hak ni boleh bagi kredit. Masa dalam masjid. Dia keluar lagi jeng-greng. Dia keluar lagi dia selak paha jeng. Selak peti. Selak paha tak boleh. Selak musim hujan ni cikgu. Musim hujan. Ayat takung. Jadi dia takut basah dia punya jubah dia tu. Dia selak peti. Jeng kering. Tu iman terbah terus. Tu iman terbah. Tu siap jangan tanya. Nah, Allahu Rabbi. Hak tu kena jagalah. Biar lah basah pun nyarut selak peti. Nah, tak boleh. Perempuan kena tutup, kena pakai stoking. Itu kita tak boleh bagi kredit. Hak pakai putih, hak dalam masjid kredit. Luar masjid jenis selak peti tak boleh bagi kredit. Dosa. Boleh buat. Kena pakai sarung kaki bila perempuan ni. Pergi mana pun ingat pakai sarung kaki. Jangan tak pakai sarung kaki. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati. Jangan pakai baju corak-corak. Nak solat ni, lebih-lebih lagi solat jamaah. Nah, pakai baju yang satu color je lah. Ni ada tulisan pula dah. Ya Allah Rabbi. Tulisan tu kalau depan boleh tahan, belakang SMK Agama Kedah jeng. Nah, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, duduk depan. Pak Long duduk belakang, Pak Long. Dia takbir Allahu Akbar. Kita kena tengok tempat sujud tapi banyak tengok belakang orang ni. Oh, SMK Agama Kedah. Ustaz geng keren duduk sini. Oh, dia main baca.
Ada pakai kasbek tak belakang. Allah. Jangan pakai baju ada tulisan atas belakang. Jangan pakai. Datang masjid nak pahala solat, tiba-tiba buat dosa. Dosa macam mana? Hak belakang duk baca tulisan kita. Jadi mengganggu khusyuk dia. Dosa lah kita ni. Ataupun kita pakai jubah. Jubah kita kain dia tak berapa nak tebal. Jarang sikit. Kita pakai baju t-shirt dalam, tulis warna merah pula. Tulis. Nah. Masjid Jami' Al-Bukhari. Pakai t-shirt. Lepas tu pakai jubah. Jubah dia bukan tebal, nipis. Dia nampak. Nampak dia dalam tu. Masjid Jami' Al-Bukhari. Tengok. Oh, Bukhari. Jangan keren juga. Jangan pakai. Dalam ni pakai baju prok. Tahu baju prok? Ni baju pagoda. Dulu, kini, selamanya. Yesterday, now and forever. Saya tak pernah pakai baju lain. Pagoda. Dulu, kini, selamanya. Nah, walaupun lah ni mahal sikit. Dulu murah, lah mahal. Pakai juga, mudah. Nah. Baik, tuan-tuan. Terima kasih yang dirahmati sekalian. Baik, nanti kita akan bahas pakaian yang sempurna itu macam mana dalam huraian dia. Yang keempat, memelihara setiap waktu solat. Solat dia ada waktu, tuan-tuan. Innas solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Solat itu difardukan ke atas orang beriman ini ada waktu dia. Zuhur ada waktu, kena jaga waktu zuhur. Asar ada waktu, kena jaga waktu asar. Begitulah solat-solat waktu lain, maghrib, isyak dan subuh. Dia ada waktu, kita kena jaga waktu. Pastikan solat dalam waktu. Jangan solat sebelum masuk waktu, tidak sah. Zuhur masuk 1:06 minit, contoh hari ni kan. 1:06 minit, 1:07 minit. Kita pergi solat zuhur pukul 1. Tidak sah. Dia belum masuk waktu dia. Ataupun zuhur ini tamat pada pukul 4.15 contoh. 4.15 masuk asar. Kita pergi solat zuhur 4.17. Tidak sah. Untuk tunai lah. Untuk qada boleh ha? Sebelum tidak sah, selepas dikira qada. Sebelum tidak sah, selepas dikira berdosa. Kalau sengaja. Tak sengaja tak apa. Solat mesti dalam waktu dia. Nah, bukan sebelum. Walaupun ada yang fardu, kita boleh buat sebelum masuk waktu. Ada kefarduan dalam agama ni yang kita boleh buat sebelum masuk waktu dia. Contohnya zakat. Zakat boleh buat sebelum masuk waktu. Bila masuk waktu zakat? Cukup haul. Kita simpan duit di bank 16,000. 16,000 cukup nisab. Hari ni emas 185. Lebih kurang 15,786 ringgit lebih kurang. Mana kalau kita ada 16,000 duit dalam bank, tabung haji tak apa depa bayar, ada dalam bank kita ni. 16,000. Kita tak tu tak pernah kurang daripada 16, makin naik 17, 18, 19, 20, 21 sampai cukup haul 1 tahun. 12 bulan. Nah, bila cukup 12 bulan, duit kita ada 25,000. Maka kita keluarkan 25,000 kita kali dengan 2.5%. Tapi kita boleh bayar sebelum sampai 12 bulan. Sebelum cukup haul. Boleh bayar dah. Contoh kita simpan bulan Muharram. Nah, maka dia akan sampai Muharram tahun depan tu. Baru sampai haul masuk waktu bayar zakat. Tapi kita boleh bayar dah dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan boleh bayar dah. Sebab apa? Sebab kita nak ambil afdal melakukan amalan fardu dalam bulan Ramadan seolah-olah melakukan 70 amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Maka kita keluarkan zakat kita sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu bulan Muharram tu, bulan Ramadan kita dah bayar dah. Boleh sah. Solat tak boleh. 1:06 minit zuhur, kita kata kita nak pergi ni, nak pergi Kuala Lumpur, awal sikit, 12.30 solat dah. Boleh tak? Geng. Tak boleh.
Jaga waktu. Nah, bila masuk waktu solat, dan jangan sekali-kali solat di luar waktu selepas waktu, kecuali kita terlupa, tertidur dan sebagainya. Lain pada itu tidak dibenarkan. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nak buat kenduri buatlah. Tapi musim Covid ni jangan takut lah. Jangan rasa ni sangat, takut orang tak datang. Nah, musim-musim Covid kita buat kenduri walaupun dibenarkan oleh pihak kementerian untuk buat, tapi kena jaga SOP. Tapi berapa ramai nak datang? Cikgu agak-agak nak pergi tu. Cikgu tak pergi lah. Baru-baru ni duk buat lauk buang gitu ya. Nah, separuh tak sampai datang. Suku tu gagah-gagah. Korang tak berani. Nah, sebab banyak kes berlaku di tempat kenduri. Tak jaga SOP. Kita jaga, mereka tak jaga. Kita jaga dah, mari juga kelapung. Payah. Jadi tak payah pergi, ambil jalan selamat. Jadi boleh buat. Kita nak salam, boleh salam. Tapi Covid tak boleh. Payahlah ni Covid ni. Nak salam tak boleh, kenduri. Macam mana nak buat? Tidak duduk salam dah. Salamkan saja. Nah, envelope. Lah macam mana tu? Lah macam mana? Buat tabung lah, buat tabung. Siapa-siapa buat kenduri lah ni, kena buat tabung lah. Tak tinggi tu. Jadi mereka datang, mereka macam ni lah. Tak letak tabung, pakai tak bagi je lah. Pakai tak dapat lah, tuan-tuan. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi bila kita nak salam tu, bila masuk zuhur berhentilah. Masuk zuhur berhenti. Solatlah dulu. Tak apa. Kita solat 5 minit dalam 10 orang kot, mereka masuk tak salam tak apa. Nanti mereka nak balik, mereka tunggu kita juga. Mereka salam masa balik, tak ada hal. Nah, ni tak. Salam juga, salam. Lagi nak berhenti, lagi ramai. Oh, datang pula. Aku nak solat dah. Oh, datang pula. Lah kali 4:30. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak apalah, sekali je. Sekali sahaja, tak apalah. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia dosa bukan lewat itu. Kalau lihat macam tu, okey ya. Zina sekali je. Takkan tak boleh pergi pelacur sekali ya. Mana boleh buat itu? Kita tidak boleh melakukan dosa dengan sengaja. Dengan mudah-mudah kita sekali takkan tak boleh. Meninggalkan solat lebih teruk daripada berzina. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka jagalah solat. Di mana pun, tengah bawa kereta, cari tempat. Cari tempat di mana aku nak berhenti solat. Solat maghrib jangan buat main. Maghrib waktu dia tengok masuk dah. Masuk dah maghrib. Penceramah tak ada panas, bau wamak. Masuk dah, nak kena berhenti dah. Kalau kita buat tak apa lah kali tak jumpa surau, tak jumpa tempat solat, masuk waktu isyak. Nah, maka maghrib kalau kita jenis tak boleh buat jamak, kita pergi Sungai Petani bukan boleh buat jamak. Masuk maghrib tu solat siap-siap. Yang dok kata nak solat lah kali tak jumpa, masuk isyak. Nah, hati-hati. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, maka syarat dia kita kena memelihara setiap waktu solat. Masuk waktu solat. Sebab Quran sebut fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang solat macam mana? Yang lalai itu macam mana? Bukan lalai masa solat tu ingat kau lain, tak. Yang tu tak batal solat. Lalai artinya solat di luar waktu. Habis waktu solat qada, habis waktu solat qada, habis waktu solat qada. Yang tu nama dia sahun. Maka orang-orang inilah yang akan masuk neraka wail, satu neraka yang dicipta khas oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat duduk dia dalam Jahannam. Jahannam tu neraka dah. Dalam Jahannam tu ada wail. Dalam tu tempat untuk orang yang solat tapi di luar waktu lalai. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati. Habis yang keempat. Yang kelima, menghadap kiblat, yakni Kaabah.
Menghadap kiblat bagi orang yang dapat melihatnya, dan menghadap ke arahnya bagi orang yang tidak dapat melihatnya. Maknanya hak dapat melihat di Masjid Haram. Kita dalam Masjid Haram memang kita nampak Kaabah, maka kita kena menghadap ke arah ain Kaabah. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, Kaabah dia bulat. Kaabah dia bulat, dia bukan empat segi. Kalau kita duduk sini tak boleh dah tu. Kaabah dia bulat kau ni, kita duduk tepi ni. Sorry. Kaabah empat segi, kita duduk tepi ni, nah, tepi ni. Gadak kau tu bukan dia dah tu. Hak tepi ni dia kena kau tu dah. Sebab tu dia akan jadi macam tu musing. Dia kena pastikan pada ain Kaabah. Kalau kita di Malaysia ataupun di luar Mekah, kita tak nampak Kaabah, kita bukan menghadap kepada ain Kaabah, tidak. Kita menghadap kepada arah Kaabah. Kalau kita terpesong sedikit, contoh Kaabah sini, patut sini kita ni, tapi kita terpesong sedikit, dia maaf pada syarak. Sebab dia zon, dia bukan yakin. Depan Kaabah tak boleh pesong, depan Kaabah mesti betul, tuan-tuan. Di luar kawasan Kaabah kita tak nampak. Kalau terpesong sikit-sikit, lari daripada kiblat, dimaaf pada syarak. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Oleh kerana itu, bila kita nak solat, kita kena pastikan arah kiblat dahulu. Yang pertama, tuan-tuan, kita kena reti tengok matahari lah. Dan matahari itu kita duduk di mana? Duduk di Malaysia lain, duduk di Saudi lain, duduk di Amerika lain pula. Kalau kita Malaysia ni arah dia jatuh, arah matahari jatuh, tapi negeri lain arah naik pula, dia tidak sama. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau tak reti tengok matahari, kita pergi tempat lain tak tahu ni nak tengok jatuh ke nak tengok naik tak tahu, maka kita tanya orang-orang Islam yang ada di sekitar tu, tanya. Nah, kalau tidak ada orang Islam, maka kita berijtihad, kita tengok agak-agak kita yakin kok mana, maka kita menghadapkanlah ke arah itu yang kita yakin itu. Nampak macam mana? Orang Islam tak, kita pergi kerja tempat orang kafir semua, tak ada langsung orang Islam, kita pun tak reti nak tengok matahari ni hak naik ke hak turun atau ke belah mana tak tahu. Kompas ni tak boleh cara sangat. Nah, kita boleh pakai lah kalau ada. Kalau tidak ada, maka kita ijtihad mana yang kita agak yakin kita nak solat, kita solat. Tapi lepas tu, kalau sudah yakin kita lepas tu tengok lari kiblat, maka ulama khilaf. Ada ulama kata qada semula, ada ulama kata tak payah qada, tapi qada semula lebih baik. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kena tahu, kena ada ilmu tentang kiblat. Kita di Malaysia dan di mana-mana lah atas dunia ni, kalau di rumah kita tak payahlah panggil jabatan mufti datang. Ni pergi jabatan mufti ni, sebab apa ni kami nak tolong minta pergi rumah tak? Sebab apa? Cari arah kiblat. Boy. Cari sendiri lah, guna ni pun boleh. Nah. Maknanya kalau lari sikit-sikit tu dimaaf pada cara. Boleh kita cari sendiri. Rumah kita aja. Tapi kalau nak buat masjid, yang tu memang kita kena pergi jumpa jawatan mufti. Nak buat masjid ni ataupun surau, tak boleh kita duk pakai pacak kayu, pakai matahari, tak boleh. Takut dia lari nanti payah. Bila kita dah buat siap dah, lari mihrab lari, kita nak ubah tu berselerak habis ni. Kalau masjid ni lari, contoh, kalau jawatan mufti datang sini kata dia ukur semula lari, kok tu sebenarnya dia sengit kok tu, kita kena sengit ni, maka sah kita di sempit sini, luas kok tu. Bahaya. Sebab tu sebelum buat masjid, jumpa mereka dulu, biar mereka mengukur dulu dengan alat-alat sophisticated dia tu, dengan alat-alat canggih dia tu, ukur dulu, kan boleh pakai pacak kayu. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi satu masjid di pondok ni ada tuan guru, cuma tuan guru ni ambil mudah sikit, dia pakai pacak kayu lah. Nah, pakai cari macam biasa-biasa lah arah kiblat untuk buat masjid di dalam pondok. Lepas dah beberapa tahun dah,
Jabatan Mufti pergi ukur semula, cari semula arah kiblat, lari jauh. Lari jauh. Soh kena tarik mula. Jadi itu masalah. Jadi macam tu. Rumah kita tak apa. Rumah kita bila-bila masa kita boleh ubah. Dia bukan ada mihrab macam masjid ni. Kita boleh ubah, tak ada masalah. Masjid dia kena jumpa jawatan mufti, suruh depa cari arah kiblat yang tepat, baru kita mula bina masjid. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Itu kena tahu, sebelum kita melakukan solat kena tahu menghadap kiblat. Yang keenam, niat, iaitu qasad mengerjakan sesuatu kerana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Maksudnya sesungguhnya segala amalan itu dengan niat. Maka nanti kita akan masuk huraian dia akan hurailah macam mana niat yang sempurna, dan saya pun dah hurai dulu dalam masalah niat. Cuma secara umumnya tuan-tuan, hadis ni bukan untuk solat. Semua apa yang kita buat berpandukan hadis ni. Innamal a'malu binniyat. Apa-apa amalan yang kita buat, dia berpandukan kepada niat kita. Kalau niat kita baik, kita dapat pahala. Niat kita tak baik, kita akan dapat dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi benda tu kalau dia tak baik, kita niat baik pun tak jadi. Benda tu tak elok, benda tu maksiat, benda tu dosa. Kita niat baik tak boleh. Minum arak tu haram, arak tu dosa besar, tak boleh minum. Tapi kita minum dengan niat untuk bagi cergas, untuk berubat penyakit, tak boleh. Niat baik tapi benda hak tu haram, dia tidak akan mengubah benda haram jadi baik. Robin Hood dia merompak, dia bukan niat dia niat dia baik. Merompak tu niat dia untuk ambil harta orang kaya hak bakhil, bagi pada orang miskin yang tidak ada harta. Niat bagus, tapi rompak haram dalam agama. Maka niat yang baik tidak menghalalkan cara. Tu kena mengajilah. Ni bab secara umum bab niat. Kita tak boleh pakai niat baik lah. Kita nak tolong kakak suami dia sakit seminggu dah. Biasa suami dia pergi ambil kerja. Dia kerja dengan kita. Suami duk pergi ambil setiap hari. Suami tak apa sihat. Dan kita niat baiklah, bawa dia balik. Cikgu kereta baru beli, bawa dia balik naik kereta. Niatlah nak tolong orang. Boleh ha? Bawa perempuan isteri orang dalam kereta kita dengan dia boleh ha? No. Khalwat. Niat baik tidak menghalalkan cara. Kena mengaji molek. Kalau niat kita baik tapi kalau cara kita buat tidak betul, Islam tidak akan membenarkannya sekali-kali. Dalam bab muzik, tuan-tuan, bab muzik ni ulama khilaf, ada yang kata haram, ada yang kata harus. Yang khilaf ni muzik lain yang dibolehkanlah. Maksud yang tidak ada kaitan dengan arak, tidak ada kaitan dengan tari menari, tidak ada kaitan dengan percampuran lelaki dan perempuan. Yang tu jadi khilaf, boleh ke tidak? Tapi kalau muzik itu ada dalam kelab malam, ada tari menari, ada minum arak, ada main dadah pula, ekstasi dan sebagainya, yang ini tidak khilaf. Yang ini jumhur ulama seluruhnya mengatakan haram. Tapi kalau muzik itu tidak ada arak, tidak ada tari menari, tidak ada percampuran, kita nak nyanyi, kita nak dengar, boleh atau tidak? Maka berlaku khilaf dalam kalangan ulama. Ada kata haram, tak boleh berpandukan Quran dan hadis, dan ada kata boleh juga berpandukan Quran dan hadis. Akhirnya sekali, kesimpulannya, kalau kita dengar muzik dengan niat yang untuk memberi sedikit ketenangan pada jiwa kita, harus dia pergi ke niat juga. Akhirnya innamal a'malu binniyat. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab agama ni bukan suruh buat ibadah 24 jam, tidak. Hanzalah seorang sahabat Nabi. Dia ni bila dia pergi masjid, dengar kuliah, dengar tazkirah Nabi, dia rasa semangat untuk beribadah, takut dengan neraka, rasa rindu nak masuk syurga. Bila balik rumah dengan keluarga, dengan kawan-kawan, ada pula hiburan.
Jadi macam dia rasa dia macam dia ni, jadi macam munafik ni. Pergi masjid semangat nak buat amal, balik rumah jumpa kawan-kawan, jumpa keluarga, berhibur pula. Maka dia kata nafaqal Hanzalah. Hanzalah ni munafik. Dia kata dia sendiri tu munafik, macam berpura-pura pula. Dia tak puas hati, dia pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, nafaqal Hanzalah. Hanzalah sudah jadi munafik. Nabi kata sebab apa? Bila bersama dengan Rasulullah, saya jadi semangat, takut neraka, nak syurga, buat amal ibadah. Tapi balik rumah, jumpa kawan-kawan, berhibur. Nabi kata, ya Hanzalah, sa'atan wa sa'atan. Ada masa kamu beribadah, ada masa kamu boleh berhibur. Agama ni bukan suruh kita 24 jam solat, 24 jam baca Quran, 24 jam zikir, 24 jam masjid. Bukan itu. Agama bukan macam tu. Nah, Nabi kata, "Lau kanat takunu qulubukum kama takunu inda zikri." Kalaulah hati kamu ni, kalaulah hati kamu ni sentiasa berzikir sahaja, berzikir, saya tak pernah buat, tak pernah nak buat benda lain, zikir 24 jam. Hati kamu ni, la safahatkumul malaikah, nescaya malaikat akan bersalam dengan kamu, hatta tusallima alaikum fit turuq, dan sehingga mereka memberi salam kepada kamu setiap kali berjumpa dengan kamu di tepi-tepi jalan ataupun dalam perjalanan. Maknanya Nabi sebut, kalau kamu boleh buat macam tu 24 jam hati kamu ni zikir semata-mata, kamu ni malaikat lah, bukan manusia kamu, malaikat. Sebab malaikat gitulah, yang zikir-zikir sampai kiamat, yang qiyam-qiyam sampai kiamat, yang rukuk-rukuk sampai kiamat, yang sujud-sujud sampai kiamat. Tu malaikat. Kamu bukan malaikat. Ada masa boleh berhibur. Tak ada hal. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, hiburan ni, hati kita kalau tidak ada hiburan, dia akan jadi bosan. Kalau kita beribadah 24 jam, dia akan jadi bosan. Apa salahnya dengan nasyid sikit boleh? Tak ada hal. Boleh untuk bagi lain sikit lah, nak ambil lain sikit dengan nasyid. Nasyid, cikgu minat lagu apa nasyid? Cikgu minat lagu apa nasyid? Semua minat lah. Ada hak nasyid baru, dengar muzik dia punya lirik dia nah. Wahai kawan, carilah ku di neraka, andai nanti tidak kau temui aku di syurga. Dengar lagu tu. Oh, minat ini. Saya takut nak menyanyi. Takut. Dia kata apa? Wahai kawan, carilah aku di neraka, kalau nanti kamu tak jumpa aku di syurga. Pergi cari di neraka. Katakan pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dulu sering solat bersama-sama dan kita berpuasa. Cakap dengan Allah, kenapa aku masuk neraka? Tarik aku keluar ke syurga. Ada hadis itu. Riwayatlah. Nah, dikatakan sahabat ni hebat tak hebat, kalau dia tak jumpa sahabat dia hak dalam syurga ni, sedangkan sahabat tu atas dunia dulu pergi solat sama-sama, mengaji sama-sama, puasa sama-sama, kenapa boleh masuk neraka? Dia pergi cari, cakap dengan Allah, Allah boleh bagi syafaat, dia tarik sahabat dia masuk syurga. Tapi saya takut lagu tu, saya ubah lagu tu. Wahai kawan, kan ku carimu di neraka, andai nanti tidak ku temui engkau di syurga. Ubah je tu. Takut. Nah, cuba nyanyi sekali. Tinggi tu. Nah, dia punya tarik dia tinggi. Baik tuan-tuan. Jadi rasa seronok sikit. Aku menyanyi juga, baca Quran juga, zikir juga, baca kitab juga. Nah, dia macam itulah. Hati kita akan jadi bosan kalau kita hanya tumpu satu-satu benda saja. Islam membolehkan. Nah, kesimpulannya, ambillah pendapat ulama yang mengatakan boleh, sebab kita niat kita untuk memberi sedikit hiburan kepada hati. Sebab hati kalau tidak ada hiburan, dia akan jadi bosan, dia akan jadi lama-lama dia akan tinggalkan amal ibadah. Macam tu. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, itu nak cerita an-niyah. Nah, sehingga kesimpulan, niatlah
yang paling kuat puasa dia. Nah, dalam apa perkara sekalipun. Baik, yang ketujuh takbiratul ihram, yang ke-8 berdiri, yang ke-9 membaca Al-Quran, yang ke-10 rukuk, yang ke-11 sujud 2 kali, yang ke-12 duduk tasyahud. Yang ni saya tak perlu huraian panjang-panjang, dia sudah khusus kepada solat. Nanti kita akan baca pada huraian dia 1 sampailah 12 minggu depan, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik.